Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sikit lagi? Alhamdulillah rabbil alamin wal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyil Azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Kuasa, Tuan Imam, pegawai, para asatizah, alim ulama, tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah. Dalam sebuah hadis qudsi, bila dia mencintai seseorang, maka da'a Jibril, dia panggil Jibril alaihi salam untuk menghadap dengan dia. Bila Allah mencintai seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, Allah sebut, Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Bila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan panggil Jibril menghadap dia. Kemudian faqala inni uhibbu fulanan. Lalu Jibril kata dekat, Allah kata dekat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai seseorang. Fa ahibbahu, kamu cintalah dekat dia. Oh ni, bila Allah cinta kat seseorang tu, Allah perintah malaikat Jibril untuk cinta dekat dia. Padahal malaikat ni tak payah suruh, Allah tak payah suruh. Apa yang Allah cinta, malaikat akan cinta. Tapi dalam bab cinta kat seorang, Allah perintah malaikat cinta kat dia. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, malaikat pun buat statement fayuhibbuh, maka aku pun waktu tu mencintai dia. Tak berhenti setakat situ, summa yunadi fis sama. Kemudian malaikat Jibril pun panggil penduduk-penduduk langit semua menghadap, nak buat press statement. Menghadaplah penduduk-penduduk langit semua kepada ketua malaikat ni Jibril. Lalu fayaqul, malaikat Jibril pun buat press statement dia, innallaha yuhibbu fulanan fayuhibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai ni orang ni, lelaki ni, kawan ni, maka cintalah dekat dia. Malaikat Jibril perintah pula pada seluruh penduduk langit waktu tu untuk cinta dekat seorang tu. Salli ala sayyidina, maka fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun akan cinta dekat dia. Kita ingat habis kat situ dah? Tak habis lagi. Summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian dia pun akan diterima oleh segenap penduduk makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ni cerita tentang kelebihan seseorang yang Allah cinta dekat seorang. Maka apa dia akan dapat? Allah panggil malaikat Jibril menghadap, dan Allah terangkan, bagi tahu dekat malaikat Jibril, kata Allah cinta dekat orang tu. Kata ulama, ketika Allah mencintai seseorang hamba tu, maka artinya Allah menginginkannya untuk menjadi orang baik. Baiknya di dunia, baiknya di akhirat. Bila penduduk langit semua mencintai seseorang itu, dengan maksud para malaikat dan seluruh penduduk langit akan sentiasa mendoakan kebaikan dan memohon keampunan untuknya. Bila Nabi sebut seluruh penduduk bumi ini menerimanya, dengan maksud manusia dan seluruh penduduk bumi akan mempercayai orang itu sebagai orang baik.
dan berusaha untuk melindunginya daripada perkara-perkara yang dia tak inginkan. Okey, clear dekat tu? Clear dekat tu? Apa yang akan berlaku bila Allah sayang kat kita? Tuan-tuan, bila Allah nak kita jadi baik, Allah sayang kita, dia nak kita jadi baik dunia hingga akhirat. Maka cara dia, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bimbing kehidupan kita supaya kita ni sentiasa duduk dalam kebaikan. Kita berjalan ni, jalan kita tu, semua benda yang mai dekat depan jalan kita ni, semua benda yang boleh bawa kita jadi baik. Tuan-tuan nak tengok ni yang duduk depan saya ni, ni wali-wali Allah mai-wai kan, mai-wai masjid ni kan wali-wali ya, tok-tok wali kan. Oh subhanallah, bukan main-main ni tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita perasan tak kadang-kadang kawan kita dapat satu video tu boleh jadi dosa kat kita. Dia dapat satu keratan video tu viral, tapi video tu kalau kita tengok jadi dosa, tapi kita tak dapat. Pekan-pekan duk cerita ni, hang tengok dah lagi video tu, tengok dia teruk sungguh dia tu buat. Dia tak, aku tak terfikir dia boleh buat begitu. Dia pun duk cerita sama-sama depa. Kita fikir video apa ni? Sadak sama siapa? Belum hang tak dapat lagi. Apa hang ni ketinggalan bas tu lah. Orang dah pergi mana, hang duk belakang lagi. Pasal apa orang lain semua dapat, pasal apa kita tak dapat? Kita duk berasa macam kita ketinggalan. Rupanya Allah tak mau bagi kita. Betul tak tuan? Kita dapat satu benda yang kita rasa macam tak ada. Kita rugi kita tak dapat ni. Padahal kita dapat satu benda tu, nombor satu sekali kita tengok aurat orang tu, contoh. Nombor dua, kita bersangka dah dekat orang tu, padahal kita tak nak sangka apa-apa dah. Nombor tiga, ada apa dosa, ada kaitan dosa daripada kita tengok tu, dosa kita bersangkut dengan orang tu, bersangkut dengan orang ni, yang kalau kita tak dapat, kita tak rugi sikit pun. Boleh faham tak faham saya cerita tu? Tapi kita selalu rasa apa? Kita rasa macam aku tak dapat pun. Tak tahu apa kita buat lepas tu, kita cari, kita pergi cari, search. Hantar mereka tu, aku pun nak tengok juga. Akhirnya kita dapat. Padahal Allah memang tak mau bagi kita dapat. Sebab Allah sayang kat kita. Allah nak bagi kebaikan kita. Sebab tu kita kadang-kadang dalam bab kita judgement, kita punya perasaan kita ataupun kita rasa kita ada satu benda, kita rasa macam kita rugi, tapi tak, Allah nak bagi kita baik. Sebab Allah sebut, bila Allah mencintai seseorang, apa yang akan jadi dekat kita? Bila Allah nak bagi, Allah sayang kat kita, apa yang Allah buat? Tengok Allah kata, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, salli ala sayyidina Muhammad, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, wa la in ista'adani la'u'idhannahu, atau kama qala. Nabi kata, Allah berfirman, bila aku mencintai seseorang tu, maka akulah yang akan menjadi telinga dia, yang dengan telinga itu dia mendengar. Apa tuan-tuan faham dari perkataan? Akulah yang akan menjadi telinganya, yang dengan telinga itu dia mendengar. Apa tuan-tuan faham? Bukan Allah jadi telinga kita. Sebab tu bahaya juga kadang-kadang orang yang faham hadis melalui zahir perkataan. Bukan maksud macam tu. Maksud dia seolah Allah nak gambar, Allah tak akan izin telinga ni untuk mendengar perkara, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang akan jadi dosa dekat kita, yang Allah tak redha untuk dia bagi kita dengar. Tak boleh faham itu. Dan akulah yang akan menjadi matanya, yang dengan mata itu dia melihat.
Maka maksud dia apa? Maksud mata kita ni Allah tak izin untuk tengok benda yang akan jadi dosa kat kita, yang akan jadi masalah kita di akhirat. Akulah yang akan menjadi tangannya, yang dengan tangan itu dia memegang, dan akulah yang akan menjadi kakinya, yang dengan kaki itu dia berjalan. Tu bila Allah cinta kat kita. Subhanallah, untunglah. Tak ada lagi. Nabi kata lagi. Nabi kata, wa in sa'alani la'utiyannahu. Bila dia minta apa-apa aja, ya Allah, ya Allah, Allah terus bagi dah. Allah terus, maksudnya doa dia makbul. Tak habis lagi. Nabi kata lagi, wala in ista'adani. Bila dia minta tolong daripada aku, sallallahu alaihi wasallam, bila dia minta perlindungan daripada aku, maka sesungguhnya aku akan melindunginya. Betul orang yang dicintai oleh Allah. Okey, dua bahagian dah tadi. Pertama, apa yang akan berlaku bila Allah cinta kita. Kemudian apa yang Allah akan bagi kita bila Allah cinta kita. Yang ketiga, macam mana nak Allah cinta kat kita. Apa yang kita kena buat. Sallallahu alaihi wasallam. Ni tazkirah sebelum Jumaat tak boleh panjang-panjang, setengah jam ya. Tu pun potong 3 minit, masuk lambat 3 minit ni. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam mana cara dia? Mari kita tengok sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa ma taqarraba ilayya 'abdan bi syai'in, 'abdi bi syai'in. Shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksud apa? Nombor 1, tuan-tuan nak Allah cinta kat tuan-tuan, jaga benda yang Allah fardukan kepada kita. Tak payah duk ceritalah nak buat macam tu, nak pi macam ni, nak buat macam ni, nak zikir macam tu, nak buat ibadat macam ni, padahal semayang kita tak jaga. Nombor 1 sekali, benda yang Allah wajibkan kat kita, yang tu yang paling Allah suka bila kita usaha nak cinta, nak dapat cinta kat dia. Maksud dia, nak kena jaga solat kita bagi sempurna. Semayang bukan setakat semayang berjemaah, bukan setakat semayang fardu, semayang fardu secara berjemaah. Buktilah betul sungguh kita cinta ke Allah ni, betul-betul nak cinta Allah. Macam mana Nabi buat? Nabi waktu sakit, para sahabat papah Nabi sampai seret, tapak sampai kat seret, Nabi nak pergi semayang jemaah kat masjid. Kita lah ni lepas pada PKP ni tuan-tuan, masjid dah buka, surau dah buka. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang main masjid. Bukan cerita main Jumaat lah, Jumaat orang bergaduh-gaduh, tak boleh masuk semayang Jumaat ni, kan? Ni semayang fardu ni. Orang mencari alasan untuk tak pergi masjid lebih daripada mencari alasan untuk pergi masjid. Setuju tak saya anda? Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada apa saja alasan tak payah pergi masjid, oh lega dia, seronok. Betul-betul tuan-tuan nak cinta Allah kat tuan-tuan, tuan-tuan nak jadi orang yang Allah cinta kat tuan-tuan, nombor 1 sekali, jaga yang fardu. Bukan setakat semayang. Kau tak nak semayang zuhur 4 rakaat, pukul 1:30, pukul 1 berapa minit masuk zuhur tu, 1:05 minit kalau lebih kurang, 4 rakaat. Tuan-tuan semayang sekali pukul 2:30 pun 4 rakaat juga. Tuan-tuan semayang pukul 4 sekali pun 4 rakaat juga. Tuan-tuan nak semayang lagi 5 minit nak masuk asar pun 4 rakaat juga. Tuan-tuan semayang zuhur pukul 5 petang qadaan pun 4 rakaat juga. Apa beza di antara 4 rakaat awal dan hujung tu? Beza dia afdal. Orang yang betul-betul nak jaga Allah, dia nak Allah cinta dekat dia, semayangnya masuk saja waktu, semayang qabliyah, kemudian terus saja semayang zuhur. Itu waktu paling afdal. Bukti saya nak dapat cinta Allah kat saya. Bukan sekat awal waktu semayang jemaah
Bukan setakat main jemaah, duduk saf paling depan. Nampak kesungguhan tu, pakaian dia jaga. Macam tu. Bukan setakat mayang, termasuk yang wajib yang lain. Apa dia? Zakat, haji, salat ala Sayyidina Muhammad, amalan-amalan yang diwajibkan untuk dia. Buat sebaik mungkin. Nombor 2, kata Nabi SAW, salat ala Sayyidina Muhammad, salat ala Sayyidina Muhammad. Peringkat kedua, kata Nabi SAW, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan seseorang hamba itu, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, tidak akan berhenti untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang disunatkan kepada dia. Maksudnya dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat sunat. Buat bagi banyak-banyak. Kalau lepas sagi semayang Jumaat terus tak motor balik, maksud dia ni tak bersungguh lah nak dapat cinta Allah kat dia. Tak ada tanda dia. Oi, kalau dalam bab ibadat sunat ni sungguh-sungguh nak buat, nampak kesungguhan tu, ni orang-orang yang disebut sebagai berusaha untuk mendapat cinta Allah kat dia. Dan dia tahu kesan dia dapat cinta Allah tu dia macam mana. Tuan-tuan faham dah? Tuan-tuan, saya nak cerita. Saya ni sebenarnya duduk dalam kereta tadi, sampai dekat parking tadi, saya tak tahu saya nak ceramah apa lagi. Nak tazkirah apa pun saya tak tahu lah tuan-tuan. Sungguh saya duduk buka duduk tengok apa nak tazkirah. Tapi saya yakin Allah akan izinkan kita untuk bercakap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang tempat tu. Tu kata guru saya. Kalau tak ada tajuk yang dia bagi, lapangkan dada, tawakal dekat Allah, serah dekat Allah, Allah akan izin bercakap sesuai dengan apa yang orang dekat situ memerlukan. Dan tuan-tuan yang mai hari ni, yang duk dengar ni, bukan semata-mata nak dengar satu benda kosong, tapi dak, Allah nak bagi ilmu ni dekat kita yang mai pada tengah hari ni. Allah nak bagi kat kita. So alangkah malangnya bila Allah bagi lontak ilmu tu kat kita, kita balik kosong, tak dapat apa-apa. Anda faham tak ni? Allah nak bagi kat saya dan nak bagi kat kita. Pasal saya yakin tuan-tuan yang Allah izin untuk mai dan dengar ni, Allah nak bagi kita jadi baik. Allah nak bagi kita jadi baik. Allah nak bagi jalan kebaikan kita. Pasal paling tidak nombor 1 sekali di atas, Allah sayang kat kita. Macam tak kata. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah? Nak tengok ciri-ciri pula ni. Ni ada berapa minit lagi? Lebih kurang 5 minit lagi. Ciri-ciri Allah cinta kat kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor 1, akan dibukakan pintu amal soleh kepadanya, salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum kematian dia. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kematian kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia orang beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Dikatanya pada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, Allah akan bukakan untuknya amalan soleh sebelum dia meninggal, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya akan redha dekat dia. Kita ni kita duduk kat depan ni, saya ingat kita ni bukan passion macam ni dulu. Kita ni jenis kalau solat Jumaat lagi dekat dengan tu imam nak sembahyang sekali baru kita masuk. Bukan dekat ngazan, dekat tu imam nak sembahyang masuk khutbah dah. Bahkan mungkin kita dulu waktu khutbah ni duduk kat luar tu sokok. Siapa terkenal lah, siapa terasa. Kita pasal macam tu dulu. Duduk kat luar sembang. Kalau dulu pergi kerja, pergi makan kat kedai sebelah kan, khatib duk khutbah ni. Tu passion kita dulu.
Tapi lah ni tak dah. Tak tahu mana tazkirah kita dengar, tak tahu macam mana apa hidayah kita dapat. Lah ni duduk dalam majlis ilmu. Zuhur masuk pukul 1, 12.30 kita ada kat masjid dah. Ini bukan pasal apa tuan-tuan? Mudah-mudahan itu Allah duk ubah hidup kita sebab Allah nak bagi kebaikan kepada kita, tanda Allah sayang kita. Dan orang lain, orang yang duduk sekitar kita, mak ayah kita, anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak kita mungkin tak kenal. Kita dulu zaman Caca Marbah dulu, anak-anak kita tak ada lagi. Mak ayah kita boleh perasan perangai kita macam mana, boleh perasan. Kalau ada kawan-kawan dia tanya, alhamdulillah anak aku dah berubah dah, alhamdulillah. Maksudnya Allah sedang membimbing kita dan Allah nak bagi kita jadi baik. Hidup kita berubah kepada amal yang bukan kita macam mana kita dulu. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita. Betul tak saya dah cakap kan? Tuan-tuan berasa tak berasa ni? Kalau tuan-tuan dulu lagi baik, kalau lari kurang sikit. Dulu Ustaz, dulu saya 11.30 saya ada masjid dah. Ni 12.30 lambat sikit. Tak tahulah tuan-tuan Ustaz Jamal. Tapi kebanyakan kita macam tu. Mudah-mudahan dia tanda kebaikan kepada kita tuan-tuan salih asmat. Orang duduk di sekitar kita redha kita. Isteri kita pun heran. Mungkin proses tu ambil masa sampai dia pun immune, dia pun tak berasa sangat, bukan drastik perubahan tu, sikit. Tapi kalau ditanya pada isteri kita dulu, macam mana suami dulu macam mana suami waktu dulu ni dengan suami pada waktu dia sekarang ni, berubah banyak dah suami saya tu Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin. Berubah tu tuan-tuan, berubah tu bukan kita sebenarnya. Kita hanya mampu berusaha untuk berubah. Sebab berapa ramai orang dah nasihat kita waktu kita jahat dulu. Berapa ramai orang dah tegur kita waktu kita nakal dulu ni. Tahu tak siapa paling banyak tegur kita? Ayah kita, mak kita dulu ni. Kamu ni bila nak berubah? Betul ni? Pergi solat tu. Kejap lah. Bila nak berubah ni? Saya bila nak macam ni ni? Isteri kita berapa banyak duk menangis dengan kita dulu. Mak ayah kita berapa kali menangis siang malam dengan kita. Dia orang lah paling banyak sekali yang duk nasihat kita. Dan kita tak indah pun nasihatnya. Sekarang ni tuan-tuan Sayyidina Muhammad, Allah ubah itu. Allah bagi kebaikan. Syukur pada Allah. Dan doalah dekat Allah, bagi Allah istiqamahkan dengan kita ni Sayyidina Muhammad untuk terus dalam keadaan berubah ni sampai bila-bila. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, sempat lagi kot nak berapa minit ke? Zuhur 1, lagi 3 minit. Yang kedua, dia diberikan kefaqihan dalam agama. Nabi sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Sampai ke tahap kadang-kadang Allah nak faqih kita dengan agama ni tuan-tuan, tahu Allah paksa kita. Paksa kita. Tuan-tuan pindah mai duduk ni, perisi berapa ni? 9. Perisi 9. Salih asyamat. Tuan-tuan, kita pun tak plan pun nak main duduk sini. Waktu nak pergi kerja dulu ni, kalau boleh tu nak kerja posting dekat dengan kampung. Tahu-tahu main duduk Putrajaya. Mak kita dulu dah walah pergi duduk jauh sangat. Rupa-rupanya dengan posting main duduk tang ni yang kita hari tu tak setuju ni, jadi orang masjid, jadi orang dengar kuliah, jadi orang dengar tazkirah. Kita tak nampak jalan-jalan tu yang dulu kita tak reda. Rupa-rupanya itulah jalan Allah nak bagi kita kebaikan. Saya pergi penjara kan, saya masuk jumpa dengan banduan, saya tanya kat dia, seronok duduk penjara ni. Oi, merepek ustaz tanya apa macam tu. Kata, kawan saya lagi jahat pada saya, tak kena tangkap, saya kena tangkap ni, saya duduk kat penjara ni. Dan ni baca Quran. Ustaz, alhamdulillah, dan ni baca Quran dulu tak tahu Quran, dan ni dah semayang dulu tak semayang, dan ni kena Allah dulu tak kena Allah. Nampak tak macam mana Allah tangkap dia, letak dalam penjara sebab nak Allah bagi kebaikan dia. Baru dia menangis, dia kata, saya redha Ustaz, saya redha. Macam itulah hidup kita tuan-tuan, kadang Allah menyusun kehidupan kita macam kita tak mau, tapi itulah kebaikan yang Allah bagi kita. Dan Allah bagi pada kita kebaikan-kebaikan tersebut dengan satu je tuan-tuan, sebab Allah sayang kat kita. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah ni silap. Kita jumpa lagi di lain masa ketika qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.